Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahm, iftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Belum gimbe buka dah ni semadu ustaz. Dek tah meja kali. Dek tah berapa? Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Artinya hasbu yaitu liyungdhira man kana hayya, supaya menakutkan orang-orang yang masih hidup dengan Al-Quran, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan telah jadi kebenaran azab di atas orang-orang kafir. Awalam yarau anna khalaqna lahum, adakah tidak mereka itu melihat anna khalaqna lahum, bahwa kami jadikan bagi mereka itu mimma amilat aidina, daripada apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami, an'aman, nate ternak, fahum laha malikun, maka mereka itu milik guna apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa dhallalnaha lahum, dan Tuhan tunukkan bagi mereka itu, Tuhan jadikan nate ternak itu turut mereka guna, boleh buat tu, boleh buat ni. Faminha rakubuhun, di antara benda Tuhan buatnya boleh mereka itu menunggang, mana naik, wak galau, wak gapolah. Faminha yakulun, dan daripadanya pula mereka makan. Walahum fiha, dan bagi mereka juga fiha,
pada menata saat itu manafi'u manfaat wa masyaribu dan minum susu afala yashkurun, maka adakah tidak mereka bersyukur. Jadi kita baca ayat yang ke-70 daripada surah Yasin. Saya mohon fak-fak kita ada dengar ni di rumah-rumah, pegailah Quran pagi-pagi, sama-sama pakai kita tengok, pakai kita ambil pengajaran daripada Quran, insya-Allah semoga berkat hidup kita, berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab Tuhan sebut dalam ayat yang ke-70 ni, Tuhan kata liyunzira man kana hayya. Quran ni ialah supaya nak menakutkan man kana hayyan, mereka yang masih hidup. Orang yang hidup ni boleh ambil iktibar. Cuba kita baca tengok Quran. Apa saya dah sebut semua itulah. Baca daripada awal surah Fatihah sehingga sampai akhir. Lepas tu pula kita ambil Quran terjemah, atau kita dengar orang terjemah, atau kita saat itu baca daripada tafsir terjemah mana-mana pun ikutlah. Dan cuba kita baca perhati molek, maka sesungguhnya Quran saat itu banyaknya isi Tuhan kecek semua. Ma farratna fil kitab min syai', Tuhan tidak tinggal sesuatu pun. Tuhan kecek semua, tak kira hal langit, tak kira hal bumi, tak kira hal bulan, bintang, matahari, kawakib, planet, daukrak. Lepas tu pula an-najm, iaitu bintang yang ada pi dalam, tak kira lah. Dan alam semesta, panggil alam semua. Arash Tuhan kecek, semua Tuhan kecek. Benda kecil-kecil semua Tuhan kecek. Nyamuk Tuhan kecek. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tuhan kecek hal semua. Kecek halalat, kecek hamadu, kecek hal Tuhan ni. Semua benda kecil, zarah benda paling kecil sekali. Zarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, zarah atom. Bahasa budak-budak ngaji kimia, atom. Nah, ada hak positif, ada hak lep, ada hak buat, ada hak gapo semua. Benda ni tu hak kecil, benda hak kecil daripada atom lagi tu hak kecil. Nah. Tu. Wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Tu hak sebut siadah. Semua hak ni tu hak kecil habislah Quran. Allah hebat sungguh. Nah, dah. Tu kitab hak Tuhan turun, hak sempurna. Kecek semua. Terang kita perhati. Tapi hak besar-besarnya Tuhan kecek semua benda tu. Tujuan besarnya nak kita yakin bahawa hari akhirat tu ada dan kita kena pakai semula. Kita akan beranak semula. Apa ni, kita akan dilahirkan semula, timbul semula pula. Daripada bumi Tuhan akan pakai kita semula, dan di sanalah tepat Yaumul Akhirah, tepat hari akhir. Di sanalah semua balasan. Di sana semua hak ada. Tak, dunia ni tak ada. Hak ni tipu saja. Ada sana. Hak sana semua hak tanya, hak sungguhnya al-haq, iaitu sebelah sana. Hari ini iaitu al-ula, iaitu hari yang pertama. Maka hak ni serta sekejap saja. Supaya Nabi SAW sebut, kun fid dunya ka'abiri sabil. Hidup dah dunia serupa dengan orang lalu jalan. Tak usah duk sibuk sangat, kalau ada apa bagi kau orang. Itulah saja. Nah, sebab tu Tuhan sebut di sini liyunzira man kana hayya, supaya Quran itu menakutkan mereka yang hayyan, yang masih hidup, yang nak ambil iktibar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran kepada mereka. Ambil iktibar, ngaji, Wirti siapa kepada Allah, siapa pada Tuhan. Tuhan di situ ya. Saya nak ayat pada fafak kita semua ni. Jadi mula-mula sekalinya Tuhan kalau ya susah kita, maka Tuhan nak kita fikir siapa dia. Ginilah mula-mulanya nak ayat.
Tuhan wak langit bumi ni iaitu nak kita fikir ke siapa Tuhan. Tuhan kita beranak tubik ni kerana Tuhan ada cerdas nak syurga pada kita nikmat yang besar. Lepas tu pula Tuhan buat kita hidup ada ujian usapat Tuhan. Kita Senin usapat Tuhan. Semua saat ni tu nak usapat Tuhan belaka. Nak kita fikir suk siapa dia. Situlah sebab tu Tuhan sebut inna hadhihi tazkirah. Ini ialah tazkirah, pengajaran. Pengajaran faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa yang nak jadikan jalan kepada Allah, maka dia cukup dah dia untuk dia nak ambil Quran ni untuk jadi jalan untuk kepada dia, untuk kepada Allah, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabila, jalan ila rabbik, jalan kepada Tuhan. Nah. Tu. Tu mana li yunzira man kana hayya. Kerana apa? Kerananya banyak lagi stesen hak kita kena berhenti. Kita ni sepada bersafir bang. Jauh lagi nak sampai syurga, jauh lagi tempat hujungnya. Apa setara kitanya? Waktu hasbuk kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Setang situ satu syab atau satu tepat. Hei manusia, bagaimanakah kamu nak kufur sedangkan kamu dulu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mung tak ada dulu mati, tak ada, tak apa-apa, tak ada. Fa ahyakum, hidup. So sini hidup, thumma yumitukum. Nah, kama dia Tuhan menghidupkan pula. Mati Tuhan hidup dua. Thumma yuhyikum thumma yumitukum. Kama dia Tuhan mematikan kamu pula. Tengok, cuba kita fikir tengok. Tuhan sebutnya iaitu benda yang Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kamu dia Tuhan kembali, kamu Tuhan hidup pula. Mati, hidup. Matilah kubur, hidup pula. Apa lagi tempat kita nak hidup sana ni? Thumma ilaihi turja'un. Kamu dia kembali kamu kepada Allah. Baru klik siapa sana. Apa stesen kita nak berhenti lagi? Dah duduklah kubur lama mana pula. Fa idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Duduk sana pula. Duduklah kubur tu pula lama pada alam, dalam alam barzakh. Lama. Orang yang Allah Ta'ala matikan dia beribu tahun dulu tak ada bangun-bangun lagi. Siapa hari Tuhan? Fa idza nufikha fis sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Siapa Tuhan suruh malaikat sunah sangkala kali kedua, maka mereka bangun daripada kubur ajdas, bangun pada kubur jongkok-jongkok. Bangun jongkok-jongkok. Wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Kata bangun congok ni tengok. Paling tu. Paling tu kejut lah. Ada dekat mokpok. Dia lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari jumpa saudara. Lari pula. Tak saya jumpa dengan mokpok. Tak saya jumpa dengan anak. Tak saya jumpa dengan adik-beradik. Kerana takut pada hari itu. Nak tuarat. Nak kita. Kita selamat sore ya. Ikut demo nak katalah kita selamat nafsi pada hari itu. Diri-diri masing-masing, nafsi. Lepas tu dia pakat tanya. Memba'a apa waktu hasbuk iaitu qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Siapa dak gerak kita bangun ni? Duduk dalam kubur. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah bagi Tuhan janji wa sadaqal mursalun. Benar betul sungguh orang-orang mursalun. Orang-orang apa ni bagi hadis cerita oleh rasul-rasul. Wah ya sungguh weh. Orang Islam ni orang cerdik orang panggil. Dia tak semua orang kafir. Orang kafir ni apa dah? Dia tak berasa walaupun
ada tanda-tanda di atas ada hari akhirat ni, dia tak cerdik. Sebab tu pun kata siapa akhirat sok ya ke paling bodoh. Ada sebutnya wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita cerdik hari itu, dia kata tu mana itu, kalau kita cerdik pada hari itu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dengar, kita perhati, kita mikir, kita tentu tidak akan duduk dalam neraka sa'ir pada hari ini. Tu. Jadi bakal sesah habis. Dah sampai hari itu sesah habis. Sesah. Pas sesah ni jadi apa lagi? Sebab tu orang Islam, kita kena ambil iktibar. Tuhan sebut wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Telah jadi kebenaran, telah jadi hak bahawa azab mesti di atas orang kafir. Orang kafir nak lari tak boleh dah. Dia tak beriman pada Allah. Bila tak beriman pada Allah, boleh jadi kita bakal mikir, apa orang kafir kena masuk neraka, sedangkan dia saat ni tu kalau kita kira ke Allah, dia ada juga buat kebajikan. Buat kebajikan banyak juga dia. Contohnya, kita kata darah Hollywood Julia contohnya lah. Tak ada masuk Islam lagi. Tapi, dok pergi tubik sahabat, dok pergi tempat orang lipai, dok sedekah duit ratus-ratus juta, dan darah-darah bola, dan lepas tu juga orang-orang kaya, miliarder, orang ribu juta palan, dok wigo turun wigo. Adakah bila mati ia dak buat baik ke apa tu tak wi dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita nak ayat kata gini, bila dia tak percaya kepada Allah, maka di situlah Tuhan tak apa. Walaupun dia buat kebaikan dan dia tebuh dengan mah sepenuh dunia, Tuhan tak akan terima dah. Sebab apa? Sebab dia tak percaya kepada Allah. Saya nak banding, iaitu serupa dengan seorang anak. Seorang anak, kalaulah dia kaya setara mana, dia baik setara mana dengan orang luar, dan dia milik harta, buat bajikan setara mana pun, tapi di sebaliknya, dia tak ngaku kata ayah yang duk bela dia kecil, mak hak duk riba dia, duk jadi jamai di atas pohon dia, lepas tu pula duk mengasuh dia, bela dia sampai besar. Ni dia kata bukan ayah, bukan pakku. Maka pada ketika panggil tak hak patah habis dah. Maknanya tak ada benda nak boleh ubah. Maka pak tak akan ngaku dia sebagai anak. Dan begitu juga walaupun orang royak anak dia ni molek setara mana pun tak akan terima dah. Inilah rupa syirik, kupu orang panggil. Bila orang kafir kupu dengan Allah, tak percaya kepada Allah, maka pada ketika tu Tuhan marah sungguh. Bila Tuhan muak sungguh, maka Tuhan hamak dia, halau dia. Dan Tuhan tak kira, tak peduli kepada dia. Tuhan tak tengok kepada dia. Tuhan tak tengok, tak peduli kepada dia, sebab dia tak percaya pada Tuhan. Walaupun dia molek setara mana pun. Inilah nak ayat kata. Lepas tu yang kedua pula, sungguh pun kata dia molek, getah dia duk guna mari siapa? Dia sendiri beranak daripada mak dia. Lepas tu pula getah dia duk guna boleh hidup, dia duk bela mula-mula. Mak dia dengan ayah dia juga. Lepas tu dia ada gunung boleh nak hidup pataran ni, kena tupai mak dia semua. Supaya tu juga kita ni, walaupun kita ada getah banyak mana, kalau kita tak percaya pada Allah, maka Tuhan tak kira sikit habuk pun dengan kita. Kerana apa? Kerana kita duk guna hak Tuhan semua. Kita nak bayar harga oksigen, kita duk nyawa ni. Saya baca surat khabar, baca surat hari wak wicai, kalulah kena bayar harga kita nyawa oksigen hak kita duk guna, kena bayar 560,000 kau sebulan. Mana siapa mampu nak bayar 500,000 lebih? Siapa sebulan nak bayar? Lepas tu pula kalulah kita kena bayar harga api matahari, siang hari kita kena pergi situ, nak kena pakai bawa mutu kereta ke mana-mana, maka berapa kita kena bayar sebulan. Dan supaya tu juga gelap, lampu nak tutup, lampu pelita malam untuk nak tidur, contoh kita kena bayar berapa. Dan kita nak jalan atas bumi Allah, kita kena bayar berapa. Semua kalau kita kena bayar saat ni. Sebab Tuhan sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau mu nak bilang nikmat Allah tak boleh nak kira sikit. Sebab itulah mu tak boleh nak buat dakwa itu ini, tak boleh dah. Dan yang tiganya, walaupun buat baik ke orang kafir, sebenarnya Tuhan tak ada kira sikit abuk. Sebab semua di situ Tuhan tu ada rega sikit abuk ni.
harta dunia semua ni di sisi Allah tak ada kira gos sikit habuk. Tuhan nak menghancur, Tuhan nak punah, nak rusak, Tuhan tak ada kira apa ni. Benda ni di sisi Tuhan cipta ya. Nah, sebab itulah orang kafir dia tak boleh gapo. Tuhan sebut kul hal nunabbiukum bil aksarina a'malah. Katakanlah wahai Muhammad kepada ceritakanlah pada kamu tentang orang yang paling rugi sekali ni sebuah amal. Dia buat amalan banyak, sedekah lah, buat baik orang lah semua. Tapi bil aksarin, orang tu bil aksarina a'mala. Orang yang rugi sekali. Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Siapa? Tuhan sebut alladzina dhalla sa'yuhum. Itu orang yang sesat sa'yuhum, usaha mereka itu, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya duk kira kata bagai ya waktu ialah yuhsinuna sun'a, ya wak molek. Tapi Tuhan sebut wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu ialah orang kufur dengan ayat Allah, tak percaya Tuhan. Harta ada, milik, buat ni kebaikan banyak, tapi mereka itu ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, dan tak percaya dengan jumpa Tuhan akhirat esok. Fa habitat a'maluhum, maka utuh habis segala amalan mereka itu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak nilai, tak ada mai hai atau tak ada wimika sikit abuk pun di akhirat esok. Walaupun sedekah penuh langit bumi, Tuhan tak kira go sikit abuk pun walaupun banyak. Ni nak ayat kata bila kufur sekarang tak percaya kepada Allah, maka pada ketika tu maka Tuhan tak kira gapo dah. Bila kufur, sebab kufur sah tadi itu. Sebab tu kita tak boleh kufur. Bila kufur maka Tuhan tak kira gapo. Zalika jazaohum, Tuhan kata demikian itu balasan mereka itu ialah jahannam bima kafaru, neraka jahannam bima kafaru, dengan sebab mereka itu kufur. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka itu jadikan ayat-ayat aku dan rasul-rasulku itu huzwan, main-main. Pada ketika itu awak main-main dengan Tuhan, maka Tuhan tak ada kira apa perkara. Buatlah sebesar bukit, buat sebanyak mana pun. Kerana di sisi Allah benda tu tak ada nilai sikit habuk. Bila tak ada beriman kepada Allah. Sebab tu Tuhan suruh kita ingat, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kita nak ingat Tuhan, supaya ingat mak pak kita ingat mak pak kita. Kalaulah kita tidak patuh kepada dia, kita tak percaya pada dia, kita tak pegang kata dia saat itu pak kita, maka pada ketika itu tak hak ya patah sungguh. Sebab tu Tuhan sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tuhan kata sesungguhnya Allah tidak akan ampun bahawa disyirik dengan Allah. Siapa-siapa syirik dengan Allah, syirik kufur dengan Allah, maka Tuhan tak akan ampun dosa tu. Dan Tuhan boleh nak ampun hak selain pada tu. Dan Tuhan sebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kalau kita jadi orang Islam, tak usah bosan lah. Tuhan kata innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Tuhan ampun dosa semua boleh. Tapi dengan syarat kena beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tak degil dengan Allah, jangan duk degil dengan Tuhan. Kalau orang saat itu ada sifat degil, maka pada ketika tu Tuhan marah juga. Tu degil tu tak boleh juga. Degil tak. Degil ni tak boleh juga. Sebab itulah kita kena ingat. Tuhan sebut kalla innahu kana li ayatina anida. Orang yang kepada ayat-ayat Allah tadi tak anid. Inat, makna degil, kerah, tak selangsung. Supaya saya dah sebut dululah bahawa hati kita kena ada dengan Tuhan. Kena ada hati dengan Tuhan, makna kena ada berasa ingat pada Allah. We ada gak tu benda hak nak we jadi suluh kita. Jahat cara mana pun kena ada benda tu dengan Tuhan. Kena we ada benda ni. Bila tak ada benda ni, mapuh pi. Pelita tu mapuh. Bila mapuh kau, ia tak akan nampak dah benda kebaikan. Ia akan hanyut.
Sebab tu Tuhan sebut faqad dhalla dhalalan ba'ida, akan sesat pergi pada jauh. Dan Tuhan sebut wa man yusyrik billah, siapa syirik dengan Allah, nah fa ka'annama kharra minas sama', dia serupa dengan benda hak jatuh pada langit. Jatuh langit tu, piung, jatuh turun. Fatakhtafuhu at-tayr, maka burung pergi sama ambil. Nah, ambil pergi makan. Pergi makan, pergi mana ke jauh kak. Nah, fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih, atau benda hak jatuh pada langit, angin bubung tahu pergi ke mana, nak kelik lah nak. Tak boleh kelik apa bila dah. Tak boleh kelik apa bila dah. Nak kelik ke mana, tak tahu di mana pergi. Sebab itulah Tuhan banding benar ini. Dan Tuhan sebut soal lagi nak wifak kita bakat mikir belaka. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Adakah mereka itu nampak? Ni Tuhan nak tahu ni. Nak tahu, nak kita mikir. Adakah mereka itu manusia tu nampak anna khalaqna lahum an'ama. Tuhan jadikan untuk mereka itu an'aman, menatai ternak. Menatai ternak ni unta, lemung, kuba, kambing. Nah, dan masuk dalam menatai juga contohnya himar, kuda, benda-benda hak Tuhan buat saat itu an'aman. Hak mereka itu tu fahum laha malikun, mereka itu boleh milik. Nah, mereka boleh milik benda-benda sani, boleh makan, boleh guna, boleh melaka. Ni benda hak Tuhan wi kepada kita. Nah, dan hak besar sekali yang Tuhan wi akal lah, wi akal fikiran kita kata supaya dengan kereta mutu hak kita manusia duk buat lah ni. Tu Tuhan wi akal fikiran. Tapi masa dulu Tuhan ni kita nak ayat Allah Subhanahu wa taala ni rahmahnya. Tuhan sebut wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmat Tuhan tu melimpah pada semua. Nak ayat Tuhan tiada semua nah bagi hak kita untuk kita hidup di atas dunia ni. Tuhan tiada bukan rezeki saja nah bagi hak manusia nak guna di atas dunia ni, semua saat ni Tuhan tiada belaka. Siapa ke sabung basuh baju. Saya tengok satu sarak hadis, satu orang buat rekan. Nah, di Amerika Latin lah sarak hadis itu ada pokok kayu. Nah, supaya halal tu, konyo sabung buih, supaya sabung boleh basuh baju, basuh kapal. Nah, ada jenis pokok kayu hak Tuhan ada untuk basuh baju. Dan ada ubat supaya dengan madu misalnya, maka hak tu jadi ubat. Nah, lepas tu pula, nah, Tuhan jadikan apa lagi ni, benda-benda hak perlulah. Benda-benda hak kita perlu di atas dunia ni, tak kira lah air lah, tak kira lah pokok kayu lah, tak kira tu. Jadi Tuhan nak uji kita saat ni tu duduk di atas dunia dengan senang. Kita guna soy, guna otak, lepas tu kita boleh hidup dah. Bila kita boleh hidup saat ni tu, tak boleh nak berhujah depan Tuhan di akhirat esok. Nah, tak boleh dah. Muka Tuhan wi belaka dah pada kita segala kemudahan. Tuhan sebut walaqad qarramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Tuhan kata kami muliakan anak Adam. Tuhan kita ni orang panggil manusia ni yang paling mulia ke. Tuhan mulia ke sangat manusia. Tuhan buat langit bumi semua, bulan bintang semua saat itu. Wasakhkhara lakum Tuhan sebut. Nah, wasakhkhara lakum, Tuhan taskhir kepada kamu. Dan Tuhan sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Tuhan buat untuk kamu semua bagai dalam dunia ni. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tuhan buat untuk kita semua. Dan sini ni Tuhan suruh kita mikir tengok, kerana menatai ni Tuhan banding masa gitu gak menatai kita duk makan. Nah, lemung, itik, kuba, ada menatai ternak hak orang pun kita tak kembar dia, kita rasa suka nak makan dia. Dan ada hak Tuhan mengharamkan, dan hak tu hak kembar, hak gapo sat ni hak geli gemek, maka hak tu hak Tuhan mengharamkan. Tapi ada menatai hak isi ya sedap gapo semua ni, itik, lemung, apa ni, lemung, uta, lemung, kambing lah, ayam, itik, mata ternak ni, mata ternak. Tu Tuhan suruh mikir juga. Tengoklah mata kita duk makan tu. Boleh duk makan ke apa semua seni. Tapi manusia ni orang panggil dia
Tuhan sebut wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Manusia apabila orang beri nikmat ke, a'rada wa na'a bi janibihi, dia berpaling jauh kepada Tuhan. Kau berkata senang, bukan senang banyak nak kadang-kadang orang ke. Bulan ni orang kerja boleh banyak duit, lupa dah Tuhan. Lupa dah Tuhan, bukan nanti senang tahun-tahun dah. Setai senang tahun tu pun ya tinggal dah Tuhan. Allah wa na'a bi janibihi. Nah, setakat tu ya manusianya. Tuhan uji sikit je. Gila jauh sikit tak tu pun lupa dah. Kita cuba kita tengok kita sihat. Gagahlah senanglah. Oh kita lupa dah. Kita lupa dah. Nyok tu kita lupa dah. Dah. Kita boleh saing orang besar-besar. Lupa dah kadang-kadang. Kita ada jawatan, ada tamnai sikit kita lupa dah. Ni manusia no ya wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Bila dia kena ujian ke apa pula, jadi putus hang perah dok lu. Dah tidur tak lak, makan tak lak. Nah kau tu tak lak, kau ni tak lak. Ni no ya faham manusia. Sebenarnya benar-benar ni kalau dia kembali kepada Allah. Hak Tuhan sebut ke, bila kembali ingat Tuhan ke, dia bergantung kepada Allah, bukan kata Tuhan semua. Nah, Tuhan rezeki dia, pakak dia, maka bila dia pergi pada Allah Subhanahu taala, maka pada ketika tu hati dia tenang. Alladzina amanu, orang percaya kepada Allah, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dengan sebab dia ingat Tuhan saat itu, tenang hati dia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebab ingat Tuhan saat itu tenang hati dia? Nah, dan yang kedua orang ingat Tuhan ni dua perkara Tuhan kawi pada dia. Pertamanya tamak ni nak ketenangan. Yang kedua Tuhan wi ke dia nya iaitu Tuhan wi ke dia, Tuhan wi dia nampak jalan yang sebenar. Hak Tuhan sebut fa huwa ala nurim min rabbih. Maka dia duduk di atas cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan jadi petunjuk penyuluh. Supaya berita suluh gigari semua ni benda tak boleh buat, kau ni boleh buat, nak berjaya kena gitu, kena gini. Dan keluarga dia jadi tenang, keluarga anak bini dia jadi senang, kau gitu. Ada penyuluh, ada berita duk suluh dia. Wa dhallalnaha lahum. Maka Tuhan tunukkan bagi mereka itu akan menata ternak saat ni. Fa minha, maka di antaranya rakubuhum, mereka boleh naik. Boleh naik. Uta ni pelat. Yang dulu kat uta, Tuhan buat uta ni ada lipat-lipat dia semua. Tenah dia. Dan dia tak kena makan air sebulan. Dan sebulan tu dia boleh hidup tak makan air kerana ada bongok. Letak belakang dia tu duk muak. Duk muak atas belakang dia saat itu dekat dengan speaker kadang-kadang semua lemuk yang akan palit jadi air dalam tubuh dia sehingga tak kering-kering dan dia boleh berjalan sebulan dengan tak ada makan air. Sebab tu Tuhan sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. So kita mikir tengok kepada unta bagaimana jadi ke unta. Orang buat wicai unta ni macam-macam. Susu dia lah, air kecil dia macam-macam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tuhan akak langit ni balah mana bulan bintang duk tak ada ni gapo, tak ada tali pun duk musing molek. Kullun fi falakin yasbahun. Semua saat itu duduk belayar di atas langit semua saat itu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Bukit pula. Dan mula-mula dulu bukit nak timbul balah mana. Berapi bukit berapi tu api dulu, lepas tu naik jadi bongok le laut le apa semua jadi gunung dan sebagainya. Allah dah. Tuhan suruh kita tengok belakang. Tapi manusia ni pelik. Innahu kana li ayatina anida. Dia anid, dia degil tengok dia tak tahu. Dah. Dia berasa dia hebat, dia berasa dia ada ilmu. Dia berasa kita ni boleh kontrol dunia, boleh pegang dunia. Sombong depan Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Dan wa minha yakulun, dan daripada binatang ternak tu yakulun. Mereka itu makan. Mereka itu makan pada binatang itu. Walahum fiha manafi'u masyarib. Dan bagi mereka itu ada manfaat selain daripada naik, menunggang naik. Lain pada makan. Boleh ke apa lagi? Manfaat supaya dengan ambil bulu dia, bulu kambing. Mertua tengoklah baru ni syarat apa orang tu boleh. Orang tu boleh Facebook, kambing, biring.
hak bulu banyak sampai katuk habis tubuh-tubuh dia di Australia. Maka orang mari ambil gunting boleh. Banyak mana bulu saat ni. Dah bulu tu bukan saja-saja orang pergi basuh, pergi apa buat baju, buat apa semua. Nah, ya bagai manusia dak buat semua alih lawai tu hai buat lagi. Siapa saat lah ni tak alih lawai tu hai buat. Tu manfaatnya banyak. Dah. Boleh ambil bulu dia, kulit dia. Baju hok mahal. Itu baju kulit daripada binatang tu kan. Ambil binatang mana? Kulit tu dah. Aduh mahal-mahal semua saat ni. Nah, wa masyarib dan boleh minum pula. Boleh minum pula. Nah, minum susu dia. Ni susu nak pergi buat lah, nak tak boleh nak buat daging camoh, panggil daging hot plum. Semua saat ni tak boleh nak sama dengan apa tu hai buat. Nak pergi banding tu hai buat tak boleh. Manusia setara mana ya. Walaupun ada teknologi setara mana pun nak pergi buat sama dengan apa tu hai buat tu tak boleh. Afala yashkurun, maka adakah mereka bersyukur pada Allah? Sini tepat naknya. Tuhan tanya mereka bersyukur ke tak? Apa kita ni duk hidup boleh makan, kita makan sup sedap, Allah bersyukur Tuhan sedap, rasa sedap ni tu. Dan kita duduk dengan keluarga kita, anak bini kita rasa senang hati. Nah, kita makan, kita ada kereta, kita ada mutu, kita ada tu, ada ni, ada rumah dan sebagainya. Ada kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, afala yashkurun. Nah, syukur tak? Dan ada Tuhan sebut, wallazi ansha'akum, Tuhan yang jadikan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Tuhan jadikan bagi kamu al absar, penglihatan. Hak ning Tuhan nak ayat dah. Tuhan jadikan pendengaran, as-sam' wal absar wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Sebab apa Tuhan sebut lengo, mata, lepas tu pula akal fikir. Lengo, mata, akal fikir. Benda ni duk dekat dengan kepala. Lengo duk dekat dengan kepala ni dah. Mata duk dekat dengan kepala juga dekat dengan otak. Hati dia duk mikir ni. Lepas tu dia lupa kat Tuhan. Allah pelat. Lepas tu pula dia tak ingat Tuhan, tak bersyukur Tuhan. Allah lengo ni dekat dengan otak dia. Otak tak mikir korek. Duk buat apa otak ni? Sedangkan lengo duk tepi dia, mata duk tepi otak ni, apa nak mikir? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab fa'tabiru ya ulil albab liqaumin yaqilun liqaumin yafqahun. Duk mana? Duk mana ni? Kena boleh tak payah tak erti nak dekat ni. Ni Tuhan suruh kita mikir mata, lingo kita. Semua ni suruh kita bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur ni sudiat orang yang paling bijak sekali. Tuhan dikirakan dia orang yang dapat hikmah, orang yang pandai bersyukur. Kita pandai bersyukur pada orang ni pun habis cakap dah. Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa tak terima kasih pada orang, Tuhan kata maka Tuhan tak terima kasih kepada dia. Kita kena terima kasih. Dah tunggu orang panggil Tuhan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur Tuhan kata, Tuhan akan tambah juga. Tuhan akan tambah rezeki pada kita. Kalau kita semaya semua Tuhan beri sihat. Saya ingat saya pergi Mekah. Fak kita pergi Mekah banyak takut demam. Nak pergi sejik takut demam, takut itulah. Kadang-kadang setengah remong pergi kecek, tak boleh pergi acak sangat. Nak pergi sejik acak nama demam tak boleh buat haji, dekat dengan haji dah ni. Orang kita silap faham. Saya royak, kau masa tu saya pergi ceramah pada bapak haji, saya kata gini. Kita ni supaya anak koli. Anak koli ni orang kerja lah, orang kerja jual di kedai kan. Anak koli orang. Kalulah anak koli ni betul sungguh. Anak koli ni molek sungguh. Anak koli ni percaya, orang percaya sungguh pada dia. Amanah sungguh. Toke tak sewi tinggal sehari pun. Toke tak sewi tinggal sehari. Toke tak akan tak sewi dia saat ni terdemik. Supaya tu juga kita banding. Kalaulah kita saat ni tu rajin semaya, rajin puasa, rajin tu, rajin ni enggak. Tuhan tak wirmeh orang tu. Tuhan usaha semua. Kerana apa? Kerana hak ni hamba dia hak rajin. Rajin buat tu, rajin buat amal ibadat, rajin apa semua. Toko Tuhan nak wirmeh. Supaya anak kau lihat rajin dek kedah tu lah. Toko nak wirmeh. Toko nak saya anak kau ni aku tak boleh jauh anak kau ni. Kalau anak kau ni tinggal kat siap sungguh. Aku tak say dia kan rumah sehari tak jauh. Jadi gitu.
supaya tu juga Allah Subhanahu wa taala bila seorang saat ni jadi molek juga sungguh, maka pada ketika tu demai betul hati demai. Selagi duduk semai di masjid semua, duduk mari masjid semua, dah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Tuhan tahu dah kata dia molek sungguh. Turut sungguh perintah Allah. Takkan Tuhan nak demai dia, takkan nak demai susah. Allah sebab Tuhan sebut. Nah, kalaulah inna waliyallah, sungguh wali kita ni ialah Allah Tuhan allazi nazzala alkitab, hak turun dengan kita, wa huwa yatawalla salihin. Tuhan akan jaga orang soleh, orang molek Tuhan akan jaga dia, tak kira sihat dia. Ni kita demi acak tak maya, kita sakit cak kadang kita tak maya, kita tak ada pergi, kita tak turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak Tuhan jaga, lepas tu kita kena jaga diri, kena beli ubat diri, cari bomo sendiri. Tapi kalau kita turut Tuhan, Tuhan jaga kita. Adalah juga Tuhan nak kafarah kita, tapi orang tak banyak. Tak banyak. Tuhan sebut dah kan, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa hak turut petunjuk aku, maka dia tak akan celaka. Nah, tak akan susah, tak akan tu. Dan Tuhan sebut, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa beramal soleh min dzakarin aw untha, daripada lelaki dan perempuan, nah, wa huwa mu'min, sedang dia beriman pada Allah, percaya pada Allah sungguh. Nah, Tuhan kata falanajziyannahum ajrahum, nah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, kami akan memberi kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang senang, yang sedap. Tayyib ni sedap. Kehidupan yang seronok, yang puas hati, dan kehidupan yang senang. Wala najziyannahum ni akhirat pula atas dunia ni, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan beri kehidupan yang tayyib, yang molek. Senang dia, harta ke apa, Tuhan buka jalan pada dia. Nah, kita ni kalau kita cari diri dah, letih kita. Tuhan tak buka, letih. Bila Tuhan buka, pah boleh kedar tempat orang duk nego tu, orang banyak mana duk nak kedar tu. Apa-apa boleh dia, tak ada kena mengena. Tuhan buka jalan with dia. Kadang-kadang kita saat ni orang tu boleh jadi kaya dalam masa sebulan. Tuhan buka sebab dia takwa kepada Allah. Nah, Tuhan buka dia boleh sabatan tu sabatan ni. Kadang-kadang saat ni tu kita semak main-main, ya boleh kita rema lain tak boleh. Semua ni benda ni tu ada benda-benda sebab-sebabnya, kerana Tuhan nak jaga kita. Kita kena ingat benda ni. Nah, dak akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dak akhirat pula Tuhan akan tambah pula. Dah pahala yang besar pula di akhirat sikit lagi. Tu. Nah, duk je kita lah. Sebab itulah syukur ni ialah syukur ni iti bagi segala hikmah. Allah Subhanahu wa taala firman, walaqad atayna Luqmanal hikmah, kami memberi kepada Sayyidina Luqman sani hikmah. Gapo hikmah? Anishkurli, hendaklah bersyukur pada aku. Nah, walaqad atayna Luqmanul hikmah anishkurlillah, syukur pada Allah, anishkurlillah, hendaklah syukur pada Allah, itu hikmah. Ada gapo ingat Tuhan? Ada gapo dah kita boleh rezeki, beli kereta baru, tambah sikitlah maya sunat, boleh kerja misal. Nah, semak kerja boleh jadi kru, semak. Maka rajin sikit semaya lepas ada semak boleh saat ni. Tambah semaya sunat, semaya tahajud, semaya gapo, bersyukur pada Allah. Dan supaya tu juga kita boleh rezeki banyak, tambah sikit, sedekah, infak, dan kita boleh rezeki banyak, sehat, kita semaya semua di masjid. Kita biarkan kita saat ini bersyukur pada Allah. Tu mana bersyukur? Wa man yashkur, Tuhan kata siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, dia bersyukur untuk diri dia. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, siapa yang kufur tak bersyukur pada Allah, maka sungguh Allah Taala ghaniyyun hamid, Tuhan maha kaya. Tuhan tak perlu pada kita. Dan Tuhan sebut pada ayat yang lain, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang diberikan hikmah, orang pandai bersyukur pada orang, pandai bersyukur pada Allah, itu di antara hikmah. Faqad utiya khairan katsira, maka orang itu telah diberi kepada dia keuntungan yang besar, kejayaan yang besar. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tak mikir benda ni melainkan orang yang mempunyai akal fikir. Itulah
kena bersyukur kepada Allah. Nah, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Alhamdulillah. Nah, kena bakal bersyukurlah. Alhamdulillah kita sebut gitu. Syukur ni mudah ya Tuhan. Tuhan kita bersyukur mudah. Demo hak jadi duk ada tamnain ni tak kira jadi belak, jadi apa, jadi keru, jadi po'o, jadi tok, jadi semua. Pianai mari. Demo kena puji kat semuka juga. Kat semuka juga. Nah, tan ni royak ni beluweh mulut. Tapi dak Tuhan bila kita nak bersyukur dia pada dua patah. Alhamdulillah. Dah cukup dah. Tak ada nak kena royak gotu ni Tuhan tahu belaka dah. Alhamdulillah tu nikmat tu hawi pada kita bersyukur pada Allah. Nyok tu ya. Tak ada kena banyak gapo hari kita bersyukur. Kita royaklah tu pun. Tuhan sebut bahawa kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan 'ala mizan. Kalimah yang ringan di atas lidah tapi berat di atas penimbang kilo. Iaitu subhanallah walhamdulillah. Nyok tu ya. Dua kelima subhanallah alhamdulillah. Boleh nyokno dah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ada ingat Tuhan semua. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi ini Lubna Al-Fatah ni tulis ya terima kasihlah dia tulis nama-nama orang-orang masuk. Itulah insya-Allah ni kita nak jawab soalan sikit. Kita baca tafsir banyak sikitlah, lepas tu kita jawab soalan bila ada soalan. Ini dia tanya iaitu bila duduk di tahiyat akhir. Raunang bab at-tahiyat rakaat tisong dai mai kita duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir tapi kita nyetok serupa dengan tahiyat yang kedua. Tahiyat yang pertama boleh tak? Kena ingat dalam semaya ni ya ada rukun, ya ada sunat, ya ada mawane. Lepas tu pula ada rukun. Rukun ni tak sah kalau tak ada dia. Yang keduanya iaitu ya ada syarat-syarat ni belum ada semaya tu kena ada wudu, kena tudung aurah gitu. Lepas tu pula yang tiga mawanek benar-benar membatalkan. Menegah pada semaya sebab makanlah semaya. Yang keempat ada sunat. Sunat bagi pada dua. Pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni sunat hak betul. Supaya tangan kita takbir. Akik tangan ni hay'ah. Tapi suara takbiratul ihram itu rukun Allahu Akbar. Tak ada akik tangan apa Allahu Akbar lalu. Boleh. Tangan ni sunat hay'ah. Tak ada kena sujud sahwi pun. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Doa iftitah. Panggil sunat hay'ah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat hay'ah. Tak ada kena sujud sahwi. Baca subhana rabbiyal, baca surah sunat hay'ah. Baca subhana rabbiyal a'la bihamdih. Subhanallah azim bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Semua baca sunat tu hay'ah. Duduk tawarruk panggil iftirash. Duduk sebuah rakaat yang pertama, rakaat yang kedua sebuah tahiyat pertama. Supaya tawarruk, duduk sebuah belakang sebuah rakaat akhir. Maka itu semua sunat hay'ah. Bila sunat hay'ah, kalau kita buat tak mengurangkan pahala tapi kurang afdal orang panggil. Itu saja. Semaya kita sahihah, semaya kita sah, tak ada menjadi masalah. Dah kita duduk rakaat yang kedua supaya taat rakaat akhir kerana kita susah. Maka itu tak ada menjejaskan. Kalau kita duduk kerana uzur, maka pahala tak jejas sikit apa. Kalau kerana uzur. Kalau tak ada uzur tu ya. Sebab Nabi SAW sabda qum salli qa'iman, semayalah diri. Fa illam yastati' fa qa'idan, la duduk. Fa illam yastati' fa ala jambin. Dan ada sebutlah hadis Nabi SAW yang lain. Idza amartukum bi amrin, apabila aku suruh kamu dengan satu perkara, fa'tu min haitsu mastata'tum, maka buat apa mampu. Bila kita tak boleh duduk kat tu, kita duduk kat ni. Tak apa hala kaki semua tak batas semaya kalau kita tak boleh duduk, tak boleh buat cara yang lain. Tu tak apa.
Tuhan sebut huwa jatabakum. Tuhan pilih kamu jadi Islam. Fak kita ni, Tuhan pilih fak kita di Islam. Huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Tuhan tak ada jadi susah kali le agama ni. Kena ingat malak. Tuhan tak ada kita susah dak le agama ni. Boleh buat sekat mana waknya tulah. Fattaqullaha mastata'tum. Takut Tuhan apa kita mampu. Hak tak boleh kita tak buat langsung. Hak tak buat tu tak boleh. Kita buat apa kita mampu. Nah. Nah. Hak ni dia kata usaha. Maka bila usaha dah nak duduk tak boleh duduk apa yang boleh dah. Jangan duduk kacau. Dalam Islam la darar wala dirar. Tak ada mudarat. Dan siapa mudarat tak? Dalam Islam. Dan Tuhan sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan tak suruh malaikat, ada mudahnya, ada luasnya. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Tuhan tidak jadi sempit dalam agama. Yuridullahu bikumul yusra. Tuhan nak mudah pada kita, wala yuridu bikumul usra. Tuhan tak suruh payah. Nah, buat apa yang mampu insya-Allah. Nah. Allahu Akbar. Ini nak tanya, anak tak dapat harta pusaka ayah kerana keluarga mak tiri bahagi dengan anak-anak mak tiri saja. Nah, harta pusaka tu sebut siap dah. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, Tuhan wasiat siap dah kepada anak-anak kamu harta hak lelaki 2 gia, bagi anak perempuan segia. Asal yusikumullah fi auladikum pada anak kamu. Kita ayah kita ada mak tiri, ada mak 2 3 4 orang 5 orang. Kalau ayah kita mati, semua anak-anak daripada mak mana pun boleh berlaku. Kena ingat situ. Daripada mak mana pun boleh berlaku. Nah, kalau ayah kita mati. Supaya tu juga mak kita mati, kita adik-beradik kita apa orang. Hak dengan mak tu boleh berlaku. Hak mak lain tak boleh lah, juga anak kita mak. Kalau mak mati, daripada mak mana pun boleh berlaku. Lepas tu, kalau lah tak buih saat ni tu, maka harilah hukumnya kerana harta saat ni tu hak jadi bersaka pada semua. Tuhan sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Tuhan sebut jangan makan harta kamu, harta di antara kamu bil batil, dengan jalan yang batil, jalan yang tak kena. Dah jangan harta ni tak leh, dia tak kena ni beratlah akhirat syak. Dah. Tuhan sebut orang makan harta haram, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang makan harta anak yatim makan api. Mana makan harta haram? Sama saja. Sebab itulah ada hukuk, ada hak orang lain. Tapi kita nak bersesalah. Zaid Awang, saya nak bersesa kata, belalah dari mau ambil, biarlah. Dia mau tanggungjawab akhirat syak. Kita cari kita tak apalah dari mau tak sewi nak buatlah mana. Kita usaha bercakap dari mau sewi, maka kita sabar. Tidak ada Nabi SAW sebut, wa ma zulima abdun mazlamah. Tak ada orang yang kena zalim dia sabar. Fa sabar illa zadahullahu izzah. Malaikat Tuhan akan tambah dia kepada dia kemuliaan. Tuhan akan mulia kepada dia dengan sebab dia sabar. Dan orang sabar ni Tuhan sebut khusus dalam Al-Quran, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum. Orang sabar di atas barang hak kena ke atas dia. Nah, maka kita sabarlah walau mana. Dah. Tu kacau-kacau pun adik-adik kita. Dah pok lain pun adik-adik kakak kita, siapa kata tegar tu bukan dia juga. Dah. Tuhan sebut tak boleh ke alladzina yaqta'una ma amara Allah an yusal wa yufsiduna fil ard. Tuhan sebut kan. Jadi kita tak boleh putus silaturahim. Kena jagalah benda tu. Tapi cara paling baik sekalinya kita sulh, wa sulhu khair. Sulh tu baik, kita mai kecek molek insya-Allah. Salam bapa. An zikir, an kamu Allah dai mai. Adakah zikir sebut Allah saja boleh ke tak? Benda ni telah jadi isu hangat di Malaysia baru ni ya. Nah, karena ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala
kata bid'ah dan sebagainya sebab sebut nama Allah ni bid'ah juga, astagfirullahalazim. Dah, tak boleh buat gapo tu hasbuk alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang sebut Allah tu hasbuk tu. Dan tu hasbuk. Dah, fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf. Hendaklah sebut Allah, nama Allah. Boleh tu hasbuk. Nah. La apa tak lehnya. Dan tu hasbuk wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat Allah supaya kamu saat ini beruntung. Apa tak boleh sebut Allah, Allah. Apa tak boleh Allah. Zikir Allah, apa tak boleh. Allah, Allah. Saya kau masa duk ngaji dulu. Kita duk ngaji dulu ada tariqah Naqsyabandi. Dah. Masa duk ngaji Suria dulu, iaitu di Majma' Al-Kaftaru, nama dia Syekh ni ya tariqah Naqsyabandi. Ya biasalah ambil anak murid kita pergi hidup zikir lek malam. Zikir dia ni Allah. 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 Dak ratus ribu dak. Allah. 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 Dak sebut Allah sama. Buat apa tak olehnya? Tak tu sebab ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub, adakah tidak dengan sebut Allah? Allah tu tatma'innul qulub, senang hati. Nah, benar-benar ni dah. Kita benda mudah sangat ya. Tapi orang panggil tak sah turut demo lah. Hak demo dia kata tak leh sana itu. Dah demo tu bukan tak leh, kata tak leh belaka. Nah, itulah saja. Hak ni adit mia kau kon sami kap luk chai mai. Nam la mat sia mai ka. Nah. Adit mia kau. Nah. Bekah bining dulu. Nah, bekah bining dulu dengan anak jatah kapluk chai mai. Nah, nam lama sia mai. Anak tiri bagi ya anak tiri ni saya nak oyak gini yalah. Soalan ni tak cerak tapi kita tak faham mana, tapi kita nak oyak gini. Anak tiri dia akan jadi tak jatuh asmaya dan supaya anak dia saninya apabila seorang pok tu nikah orang tina ada anak. Nah, supaya tu juga orang tina nikah seorang jatuh ada anak. Maka anak tiri saat itu syarat dia nak boleh jadi tak jatuh asmaya dan boleh buka aurah sekadar pusat sampai lutut tu ialah apabila mak dia nikah seorang tu dan dia jimuk. Syarat kena jimuk. Kalau tak jimuk nikah saja tak apa. Tak jadi. Secara jimuk. Orang panggil anak tiri. Tu hasbuk waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi anak tiri hak yang kamu nikah dengan dia dan kamu tidur dengan mak dia. Maka pada ketika tu anak tu jadi anak tiri pun tak jatuh mayanya. Sebab tu hasbuk hurrimat alaikum ummahatukum. Dulu pada tu ayat ke kama dia waraba'ibukumul lati fi hujurikum. Dan supaya tu juga seorang perempuan hak tu hasbuk iaitu fala yubdina zinatahunna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abnaihin aw abnai bu'ulatihinna, atau anak tiri, anak jatah, anak tu laki dia, anak tiri lah. Kalau hak tina gini kau jatah, sebab tu juga tak jatuh. Dan sah lagi nak ayat anak tiri ni ada anak tiri majazi. Anak tiri majazi iaitu seorang perempuan nikah kita. Ada anak. Kamu dia anak jadi anak tiri. Lepas tu dia cerai, gini nikah orang lain boleh anak pula. Anak tiri atau nikah tu boleh anak pula. Gini nikah orang lain pula. 2, 3, 4 orang lepas dah tu boleh anak belaka. Maka anak tina dia hak boleh tu jadi anak tiri majazi. Kita nak nikah dengan anak dia tak boleh. Sebab kita biasa jimuk mak dia dah. Hak tu hasbuk waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fi hujurikum, duduk dalam rumah kan itu. Ulama kata hak ghalib, Tuhan ayat kata ghalib, dan telah jadi ijma' ulama bahawa anak-anak mana-mana pun hak bining gini nikah lepas pada tu jadi haram belaka. Supaya tu juga tok laki gini nikah dengan orang tina mana pun
Maka anak dia jatuh tu tak boleh anak nikah dengan bekas mak tiri dia, kerana dikirakan dia telah setubuh dengan pak dia dah. Situlah air semaya ni kalau kira situ kau tak jatuh. Tak jatuh. Tu lama dah sebut, tapi kita ni rasa tak sedap. Nak buka aurah kita tak nasihat buka. Kalau anak dengan pak lain dengan duk lepas ada tu dah. Kerana apa? Orang tak biasa duk kali tak serupa dengan anak dia sendiri. Maka pada ketika tu kena tudung aurah lah. Kena jaga sikit lah situ tu. Nak buat buka sedap tak boleh lah. Kerana apa takut ke pak bekas pak tiri ni kau jadi ingin apa semua. Kerana tak biasa duk sekali ke. Tapi kalau kira turut hukumnya lah tu dah. Tu deh. Tu umat Islam kena perhatilah. Saya dah sebut telah itulah hukumnya. Dia telah jadi ijma' ulama. Boleh dengan bapa mengajar gini ya alhamdulillah dah. Senap pula mai tikun kafe khai dai mai bapa. Kita beli air buah orang kafe jual, boleh ke tak? Air kisah air gapo. Gini. Benda ni kita orang Islam ni kita tak ada boleh percaya kepada dia. Yang lepas pada kufur ni dia boleh buat belaka. Maka adakah kita boleh beli? Kena tengok. Kalaulah benda saat ni tu ada halal, contohnya ada logo halal telah diakui oleh Majlis Agama Islam atau CULA atau pejabat agama di Malaysia contohnya, maka pada ketika tu kita pakai senang hati. Walaupun kita kata buah kayu tak ada masuk bahan najis, masyarakat apa ada sakar, gula, susu ya. Tapi benda ni bila orang kafir buat, maka kita nak kena jaga sikit lah. Kerana orang kafir ni masalah makan, masalah minum tak ada sikoh di sisi orang Islam. Sebab yang makan belakang kan. Maka kita nak kena jagalah benda-benda ni. Takut tak ada barakah. Kita orang Islam kena jaga. Tuhan sebut ya allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Hendak makan benda hak baik-baik. Benda hak baik-baik. Dan ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kena makan benda hak halal. Maka ya tu kita nampak halal zahir kita tak tahu kan. Lebih ada tu. Sebab tu kita nak kena jagalah. Saya tak nasihat lah makan benda-benda lah ni Assalamualaikum, selamat pagi bapa. Raukin pula mai ti peluk naik kubur dai mai ti ruang buah kayu atau pokok kayu di tanah oleh kubur. Saya makan sebelah kanan lah, tapi yang nampak kiri dalam tak apalah. Minuman buah kayu oleh kubur ni boleh ambil ke tak? Dia boleh ambil. Nak makan tu hukum boleh ambil. Hak tepi jalan tu boleh ambil. Kita nak makan sekodar tu boleh ambil. Hak tengah orang panggil, hak luang, hak tak ada, hak siapa tu boleh ambil boleh ambil. Kita nak makan sepoh bawah pi jalan ada pokok kaja air tanah apa semua tu boleh ambil. Nak makan semua tu pucuk style pucuk apa nak ambil tu boleh. Tu hukumnya. Tapi hak tanah letak kubur boleh ambil. Dia tak ada apa buah kayu ni. Halal hak tu boleh ambil harus. Hak ni dia kata Raufan dai luk sao yak sa wa fan nanคือdiri rai. Terima kasih. Boleh anak tino mimpi dapat anak tino. Jadi mimpi ke apa? Dapat anak, mimpi dapat anak rezeki. Orang mimpi dapat anak rezeki. Sebab Tuhan sebut in nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri rezeki pada mereka itu anak. Jadi mimpi boleh anak, insya-Allah murah rezeki. Insya-Allah nak boleh rezeki. Itu saja. Tha sami kit ya rau ơi pak kho ya dai mai. Kalaulah kita minta cerah kepada suami, dia kata ya, jatuh tolak dah. Jatuh tolak. Kena ingatlah benda ni jangan buat main-main Sebab Tuhan Nabi SAW sebut abghadul halal indallahi talaq. Benda hak halal, hak Tuhan marah ialah tolak. Jangan buat main-main tolak. Ada masalah kira Tuhan sebut fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kena kalau takut nak pecah belah maka cari orang tengah sebelah suami
sebelah isteri, mari kira wasulhu khair. Suluh sana itu molek kita kena cari jalan, jangan duk minta, jangan duk gapo, ada gapo kecek. Dah kecek kira benda tu molek. Jangan dah. Sebab tolak saat itu mudah tolak, jatuh semata bila tolak. Tapi lepas pada tu susah. Saya duk kerja majlis agama Islam macam-macam. Hak mari ada satu kali tolak tiga, dah tu laki tolak tiga. Nah, mari royak kepada boleh ke dak nak tu laki duk bawah umur 2 lapis duk bawah tak payah nak hantar nak sekolah. Kalau dulu dia duk minta tu laki mari royak kata, "Bini duk minta sama." Bini duk minta sama. Akhir kali dia tak minta sama, cerai kata. Bukan kata cerai ni tolak. Tolak yang ketiga duk minta sama. Tolak rajak. Lepas tu akhir kali ketiga. Bila kali ketiga saat ni dia sesah payah nak hantar nak sekolah. So nak bini duk di bawah. Tekak bawah duk ketah. Kita tak takut kata akhir kali ia duk bawah jadi naik duk letas bini duk bawah. Apalah lah tu. Beratlah lah tu kak. Lepas tu nak nikah kelak 2 kali tak leh. Bila tolak jatuh 3 dah ni tu, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankih zawjan ghairah. Tak leh nak kelak sebulan dah. Bila tolak 3, jangan buat mudah. Dah dok dengan tu dulu ada masalah kira. Habis su tak leh. Maka bolehlah kalau kita rasa supaya tak leh duk dah. Maka ada gahlah tu ada jalannya. Jangan duk minta jadi orang tina. Dah tak leh bukan minta cerai tak leh. Dah jangan sama sekali. Dosa kadang-kadang tu. Benda tu menyakiti orang panggil. Tu. Rau liang nok naik kerong dai mai tikak kangkau. Kita pegang burung untuk buat hiasan untuk dengar suara ni boleh harus. Tapi wajib kena ada nafkah. Sebut dia kita fiqh panggil nafaqatul bahaim, di antaranya burung hak kita pegang wajib kita kena beri upah kepada dia. Dah. Kerana ada hadis kan. Dakhalat imra'atun fi haratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu hashish al-ard. Seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucing hak dia tamak dan dia kurung kucing tidak beri makan dan tidak lepas. Seksa kucing saat itu tak lepas makan upuk, dia pegang duk kurung, maka masuk neraka sebab saat ni. Sebab tu wajib nafaqatul bahaim, ada sebut wajib nafkah. Kalau pegang lembu kena upah lembu, kalau pegang kucing upah kucing, kalau pegang burung wajib kena upah burung. Air apa semua. Boleh kita nak pegang tak harus. Sebab apa harus? Tuhan sebut wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tuhan buat benda ni untuk kita kan. Jadi kita nak bagi dia. Boleh. Yang ni macam dengan cap Quran dan main. Orang hak uzur kata nak uzur dah kau boleh pegang Quran. Tuhan sebut la yamassuhul illa al-mutahharun. Tak boleh nak sentuh Quran malaikat orang hak cuci pada hadas. Hadas akbar dan hadas asghar. Sebab tu Nabi SAW sebut la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Quran. Tak boleh orang haid dan orang junub baca sesuatu pada Quran. Dan supaya tu juga tak boleh tanggung, tak boleh pegang, tak boleh jamu. Malaikat dia boleh baca ingat mulut, dia ingat zikir. Ulama muasirin, ulama belakang ni, Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i menghukumkan harus 3 jenis orang yang uzur boleh baca Quran. Pertamanya iaitu dia niat zikrillah, baca niat zikir. Yang kedua pula orang nak mengaji dan nak mengajar. Yang tiganya iaitu orang yang hafal Quran. Orang tina hafizah. Bila dia hafizah, maka dia takut terlupa, maka dia boleh pelajar. 3 jenis ni boleh. Orang tina baca Quran ada apa pegang tak boleh, nah baca saja. Salam bapa Ustaz, bolehkah kita niat solat sunat-sunat dalam satu seperti solat tahajud serta sunat hajat? Boleh ke tak? Hak nak capur di antara sunat hajat kata, sunat tahajud kata, sunat tu sunat tu? Jawabnya tidak. Hak yang bolehnya satu sahaja, iaitu semaya sunat serta tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hasil apabila kita semaya masuk dalam masjid, kita semaya sunat 2 rakaat sebelum zuhur, maka itu hasil semaya sunat tahiyatul masjid. Ada pihak lain tidak, dia semaya suku-suku semua. Assalamualaikum, apa orang yang berzina yang setelah
ia bertaubat sebagai taubat nasuh tapi tidak melaksanakan hukum hudud dengan sebab negara Thai tidak izin menjalani syariat Islam, adakah taubatnya diterima? Terima kasih. Dah. Allah, kita kena ingat mula-mulanya, kena ingat kata zina ni berdosa besar. Allah Subhanahu wa taala firman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, zina itu jangan hampir, dosa besar, fahisyah. Bila sebut fahisyah ni dosa besar, dan dia saat itu sejahat-jahat, betul, buruk. Orang duduk tanpa nikah yang sah. Yang kedua, orang berzina saat ni hukum dia di dunia kena hudud. Tuhan sebut az-zaniyatu waz-zani, orang perempuan berzina dan orang lelaki berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka anak rotai dia 100 rotai kalaulah dia sana itu anak dara lelaki sebelum nikah. Nah, maka kena rotai 100 rotai, 1 rotai. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, wali syai', lepas tu pula jangan kesiaplah Tuhan kata. Dia buat dosa kan? Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Dan Tuhan kata hendak disaksi kena godai depan orang tu, hukum dia, kafarah dia. Godai. Tapi kalau dia saat ni tu duduk di Malaysia, supaya kita ni atau duduk di Islam hak tidak melaksanakan hudud, tapi dia tusuk tak ada dia tahu. Nah, dia saja dengan orang tina tu jelah. Orang tahu orang dok kata ya, tapi dia tak ada pakai cepo. Hak ni Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wa in ghashitum min dzalika syai'. Kalaulah gilaku sesuatu, sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ubadah bin Samit, kami bayat Nabi alla nusyrika billahi syai'a, bahawa kami tidak syirik dengan Allah sesuatu. Wala nasrik, kami tak sif curi. Wala nazni, kami tak zina. Wala na'ti bi buhtanin naftarih baina aydina wa arjulina, dan kami tak bohong. Wala na'sika fi ma'ruf. Nah, dan kami tak neraka Nabi pada benda molek. Dan Nabi sebut, wa in ghashitum min dzalika syai', jika kamu buat sesuatu pada demikian, nah, wasatartum alaihi ila yaumil qiyamah, dan kamu susuk sehingga sampai hari kiamat, maknanya kita susuk, fa amruhu ila Allah, maka kerja dianya benda ni serah pada Allah. Insya'a, jika Tuhan nak ghafar, Tuhan apa, wa insya'a azab, Tuhan nak Tuhan azab. Dah, dia tusuk. Lepas tu bila kita tusuk tak tahu, maka kita taubat ila Allah, taubat nasuh. Bila taubat nasuh saat itu, taubat nasuh ni tanda dianya iaitu apabila seorang itu taubat dan dia jadi juru. Tuhan sebut, wa man taba wa amila salihah, siapa taubat dan beramal soleh, fa innahu yatubu ila Allah mataba, maka sesungguhnya ia telah taubat dengan Allah. Maka bila ia taubat nasuh, Tuhan sebut siap dah, ya ayyuhalladzina amanu, nah, tubu ila Allah taubatan nasuha, hei orang beriman hendaklah taubat kepada Allah dengan taubat nasuh. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyiatikum, supaya Tuhan akan kafarah, Tuhan tukar dosa saya ni, kafarah Tuhan hapus dosa semua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Tuhan akan masuk ke syurga, Tuhan hapus dosa nah. Dan Tuhan sebut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang yang tidak doa dengan Allah akan sesuatu, maknanya tidak syirik dengan Allah akan Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak bunuh orang. Wala yaznun, tak zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa hak buat tu dia akan tipu, akan kena siksa akhirat. Yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan diseksa dalam neraka dalam keadaan hina. Semua orang buat tiga-tiga tadi, Tuhan sebut illa man tabah, melainkan orang taubat, wa amana, dan percaya pada Allah, wa amila amalan salihah, dan dia beramal soleh. Maknanya taubat, dia percaya pada Allah, lepas tu pula dia saat itu sesat, dia beramal soleh, jadi juru, jadi molek dah, tak kuat dah selepas pada tu. Nah,
Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Tuhan tukar zina dia saat itu jadi kebaikan, jadi kebajikan. Bila dia taubat, Tuhan hapus habis semua saat itu jadi hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Tuhan ni Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sebab tu Tuhan hapus insya-Allah. Tak salah saya Tuhan hapus, tapi dengan syarat yang buat semula. Sesah di atas barang kita telah buat, dan kita niat tak akan kembali lagi, dan kita tak azam di atas tak akan buat sama sekali. Maka pada ketika tu orang itu taubat nasuh. Bila nasuh Tuhan hapus dosa dia semua insya-Allah. Allah hai lup kap Nabi Zakaria, Allah hai put kap kun kiwan bab hai kiwan bab hai kerap apa. Nah, Nabi Zakaria ni seorang nabi, anak pada Nabi Yahya, anak pada Nabi Zakaria. 3 hari dia tak kecek kerana Tuhan dah fanadathul malaikatu, telah seru oleh malaikat annallah wa Allah yubashshiruka bi Yahya. Tuhan telah suruh bagi cerita pada dia dengan berita baik. Annallah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Nah, Nabi Yahya ni akan jadi nabi yang membenarkan, percaya kepada kalimah-kalimah Allah. Kita Taurat dulu kan, musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan, dan jadi penghulu. Wa sayyidan wa hasuran. Wa sayyidan wa hasura. Lepas tu pula hasur. Ya tak kacak langsung hal kata ni. Nah, tak ada sempuk langsung anak bini anak gapo ni. Ya tak ada. Tu Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ni tak ada benda ni. Saya nak ayatnya. 3 hari Nabi Zakaria tak kecek kerana nak royak. Tuhan suruh jadi alamat. Kata Tuhan nak wi anak pada dia ke. Fanadatul malaikatu anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Hasur wa nabi minas salihin, dan jadi nabi pada orang soleh. Itulah wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum Abah. Mengajar pada orang awam, mengajar fardu ain atau mengajar tafsir Quran, yang mana lebih utamakan? Nak mengajar orang awam ni, kita nak mengajar fardu ain ke mengajar tafsir? Nah, iaitu kita mengajar kena tengok. Kalaulah kita nak nasihat, nak apa semua, maka dengan Quran lah. Tapi kalau kita nak mengajar hasmaya, rukun, syarat, maka kita mengajar fardu ain lah. Nah, maknanya kalau kita nak video, nak ubah diri dia, nak video semangat, nak video ingat Tuhan, nak gapo betul ni kena ngajar tafsir. Nah, dan ngaji ni tak boleh tinggal tafsir. Kerana tafsir ni melemukkan hati. Nah, sebab tu kena mengajar kedua-dua lah. Tapi kalau kita nak nasihat, nak video saat ni tu mikir, nak video jadi molek, nah, maka ngajarlah tafsir. Sebab tafsir ni tak ada dah, dia kalamullah. Kata-kata Tuhan. Imam An-Nawawi ada sebut itu al-madhhabul mukhtarus sahih alladhi yu'tamadu alaihi minal ulama. Mazhab yang dipilih, yang berpegang dengannya oleh ulama, anna fadlal Quran ala ghairihi minal adhkar, bahwa lebih Quran di atas yang lain pada zikir-zikir, ka fadlillah ala khalqih, supaya lebih Tuhan di atas makhluk. Maka kita dengarlah Quran. Quran ini melembutkan hati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendak beri peringatan zikra Quran ni kan. Hak Tuhan sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semua saat ni nak bagi kita ingat kan. Nah, inna hadzal Quran liyahdi. Quran ni dia memberi pertunjuk kan. Sebab itulah tak nak tunjuk jalan betul semua, maka ini tafsir. Nah, tapi kalau kita nak haji fardu ain, kena tengok bab semaya, maka ambillah kitab fiqh fardu ain hak tu. Dah jadi mudah. Ulama kerana setengah ustaz melebih-lebihkan mengajar tafsir, lebih-lebih lagi yang suka besar-besarkan ayat-ayat mutasyabihah. Dah. Hak tu orang panggil
ya orang panggil ya ni ya adalah supaya puak-puak geng-geng ni dia tak sing ngaji kau lain dah, tafsir hadis sekarang ya tak boleh lah tu. Dah, kerana kita tak tahu Tuhan sebut fasalu ahla dzikr. Maka tanya ahli zikir tu, tanya ulama. Ulama tu kita lah, kita fiqh, kita ni macam-macam lah. Dah, kena tengok tu lah. Nah, dia tafsir ni kena tengok lah orang panggil. Kalau kita mengajar kuliah contohnya, maka itu tafsir lah, hadis lah. Itu pun orang nak mengajar saat ni, dia kena tahu lah hukum-hukum fiqh. Takut pergi pakai zahir betul-betul tepat-tepat hukum-hukum fiqh tu, kadang-kadang dia jadi dia kena ada tengok tafsir ulama pula. Contoh seperti kita kata talak 3, kata hasbi at-talaqu marratan fa imsak ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Dalam mengikut pendapat Ibnu Taimiyah kata sekali-sekali. Kalau tolak 2 kali sekaligus tak jatuh, 3 kali sekaligus tak jatuh. Karena apa? Karena sekaligus tak boleh ayat talak beratan. Sedangkan benda ni telah jadi ijma' ulama. Bila ijma' ulama nak kata ahli zikr, ulama dah tahu dah kata benda yang berlaku secara semua dan ada hadis-hadis lagi. Nah, benda-benda ginilah nak pergi pakai tafsir selalu tanpa rujuk kepada kitab fiqh dan sebagainya, menyebabkan timbul masalah tu kerana kita perlu pada ahli zikr, kena tengok pada ulama. Dari situ kita tak boleh tinggal tu. Kerana pedoman kan ulama. Salah bapa mani junub kita waswah niat banyak kali boleh atau tidak. Kita niat banyak kali. Niat banyak kali saat itu hak jadi sekali ya. Itu sahaja. Dan niat saat itu bila masuk dah, bila qasdu syai' muqtarinan bi fa'lih, bila kita niat aku fardu mani, niat dah masuk siap dah, maka jadi dah. Tak apa dah. Tak ada kena ulai-ulai. Tapi kalau ulai-ulai saat itu tak ada masalah ke apa ali. Sebab apa? Sebab dalam ketika kita mani tak boleh qat'un niyyah orang panggil. Dalam semaya seperti tu tak boleh kerak niat, tak boleh potong niat. Maksudnya kena ingat bahawa kita duk mani junub seterusnya sehingga kita selesai. Kalau kita duk ingat atau kita duk mani-mani tak apa aku tak semani dah, berhentilah tu. Oh panggil qat'un niyyah, potong niat, maka batal kita. Salah kita kata tak boleh. Nah, dia putus supaya semaya. Kita kena ingat tidak semaya sama. Kalau kita was-was tak apa, ada semaya. Kan nanti kalau mak aku kelik aku nak berhenti semaya, tak sah semaya. Kerana niat tak sempurna tu. Kena istimrar, berkekalan niat sehingga sampai sudah. Dan sebab itulah niat ni kita berulai-ulai tu ya tak ada apa, berulai-ulai. Tapi berulai-ulai kita pergi kata benda hak dulu tak jadi itu waswah. Maka waswah ni tak ada dalam agama. Dilarang supaya kita minta jauh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada waswah syaitan. Nah, maka kita tak sewi waswah. Waswah ni syaitan. Nah, sebab itulah tak patut sama sekali kita waswah. Pas kita tak sewa waswah kita lawan dia. Bila kita niat dah kita tak sah turut dia. Mada dengan kali mula-mula. Itu sahaja dah cukup insya-Allah. Salam bapa daging yang orang sedekah kepada kita 1 giyah, suruh kita niat kita mesti bagi kepada orang lain atau tidak. Orang wi kita segiyah maknanya wi kita gerbai 1 giyah, 1 bahagian 7 giyah boleh. Kita gerbai ni naharna hadis Jabir. Nah, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'am al-Hudaybiyah al-baqarata an 7. Sembelih apa ni iaitu lembu tu 7 giyah. Bila 7 giyah, lembu tu 7 giyah, kita demo atau tak apa hak ni kita wi gerbai kepada demo segiyah. Saya payalah tu ni Nafisah nah. Bila demo segiyah pada kita boleh tak kita ambil daging tu semua hak ni tu kita makan kita. Nah, jawabnya ya daging gerbai ni kita taruh boleh, kita kena ambil sebahagian pada daging saat itu sedekah pada fuqara, masakin, orang miskin atau orang fuqara. Ambil sekadar nama sedekah, contoh sekilo atau setengah kilo, tak apa dah. Hak lagi kita simpan semua tak apa. Tapi hak sunatnya iaitu kita wi pada jiran kita hadiah, kita pada fuqara, kita simpan pada kita 3 kita bagi. 1 giyah bagi 3 iaitu kita wi kepada fuqara, nah, jiran dan kepada hadiah pada orang kita kaya. Lepas tu pula kita tahu kita segian. Atau hal lebih afdal kita makan lukmatain. Kita makan 1 kali makan atau 2 kali makan.
Dan ada satu kalinya itu Nabi SAW, Nabi dekah semua, itu pun tak apa juga. Tapi wajib kalau kita nak sipai sikit, wajib kita kena sedekah. Hak yang dinamakan sedekah sebab Tuhan sebut faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Kena sedekah kepada orang ba'is, orang hak susah, orang hak sesak. Dan ada sebut wa at'imu faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Qani' ni orang sesak tapi tak minta orang. Maka kita wi juga kepada dia. Kalau orang wi kita sikit wi kita niat, maka kita kena, jadi hak kita sikit kita kena bayar juga. Kena ingat itulah, kita kena bayar pula, kita kena sedekah juga. Dan kalaulah orang wi kita dia gerbang tapi wi kita semua sedekah pada kita semua, maka boleh kita ambil semua, tapi kena cabut wi pada fuqara kalau kita bukan fuqara. Itu saja, wallahu a'lam. Babo tanam orang kafir buah sayur dia bubuh baja dengan najis-najis dah kau boleh makan. Pohon kayu ni ada bahan najis tak apa, kita makan buah-buah tak najis dah. Semua buah tak ni tak najis. Walaupun ikan hak makan benda najis sekalipun, ikan tu boleh makan. Makruh sahaja. Itu sahaja dah. Kalau makan benda hak kotor sangat-sangat sana. Itu sahaja, boleh makan. Rau liang luk ya teme rau ti kau dai mai. Kita pegang nak yatim mai kita kau dah boleh tak? Tak boleh. Kena royak sahaja pada anak yatim. Sebab Tuhan sebut ke fa'amal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fala taqhar, jangan kita paksa, jangan kita jukah, kita gapo. Royak molek anak yatim. Tuhan suruh kita wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Suruh kita buat molek pada anak yatim. Tak boleh dah. Anak yatim ni tak boleh. Jangan duk godai dia. Dia pak tak ada. Kita godai dia kecil hati, dia sedih. Itu dah. Kena cara molek anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ana wa kafliyatin fil jannah kahatain. Aku sekali dengan anak yatim dalam syurga sepenganding, mana dok kali. Kalau lah tok laki nikah baru. Mia kontrak bini pertama tak jam. Mia kontrak yo mai dai, ye tang iคือ cerah. และเมียคนแรกก็ป่วยอยู่หลายปีแล้วแต่ฮัตตอกับเมียคนแรกยังไม่ได้แบ่งอะไรคือฮารอมฮัตตอของเมียคนแรกทำงานกับเมียคนที่สองหุกมแบบไหนแล้วถ้าโยแบ่งแล้วแต่แบ่งไม่ละเอียดนี่แบบไหนแบบอะไร pertamanya yaitu dia bini dua, tu laki bini dua, kita ni bini pertama. Pasti dia ada bini yang kedua pula. Bini yang kedua pula, bila bini ni pula kita tajam lah, nama tajam juga. Ni satu kesilapan orang ketin lah. Kerana Tuhan wi orang panggil dah. Orang jatuh saat ni tu win nikah. Iaitu siapa pak orang. Tuhan sebut fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh nikah pak. Fa in khiftum fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau tak ada kat seorang. Dan Nabi pula agak syahadah. Man kana lahu zaujatan, siapa ada dua orang bini, wa mala ila ihdaha, dan dia tu condong kepada salah satu, makna tak adik, jaa yaumul qiyamah wa syakkuha, wa ahadu syaqqaiha, dan salah satu daripada dua bahunya dak mail sengit. Ada sebutlah hadis bahawa orang yang tak ada pada bini ni sengit sebelah jalan kengek. Kita tengok tahun dunia ni ada orang jalan itu cer akhirat sak. Kalau fok tu kiang itu dia akhirat sak cer kata fok tak ada ke bini dua, bini tiga, bini empat, tapi duk gitu jalan pergi pada masyarakat Allah jatuh wahu cer tu fok tak ada dengan bini. Lepas tu kalau dia tu duk kerja dengan bini, lepas tu cerah bini pertama tak jauh, cerah saya bini dua. Dan muka baru ni, maka saya bila saya saat ni juga, boleh bini dua. Kita tak bagi ni kalau dia kerja syarikat, pakak kerja buka kedai atau buat kebun, maka wajib dia kena bagi dah. Kerana ada habuai hak bini dia, bukan but'ah saja, tapi iaitu kena ada bahagian saat ni tu kena bagi. Payah tak bagi haram. Tuhan sebut wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Tak boleh makan benda haram. Fak kita ni tak apa ya, awak tak tahu itu makan benda haram. Akan esok
Dah bukan mudah. Dah. Niat zikir, niat bab naik babo. Niat zikir ni kita niat kata kita nak zikir. Pada kita baca Quran niat nak zikir. Zikir dengan Quran sebab Quran ni zikir juga kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka namakan zikir juga. Dah. Bapa kita zikir tidak tahu makna. Boleh tidak? Kita zikir tak tahu makna, boleh. Ada apa? Nah, boleh pahala sepatutnya juga. Nah, sebab tu hasbu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan tu hasbu adhkurullah katsira, sebut nama Allah. Sebut nama tak kena erti makna tak apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, maka boleh pahala. Baba thamai nak ber wan suk nama ni tak erti dah, tulis mula dah. Mi doaอะไรบ้างคะทำให้เราหายเครียดได้คะบาบอgapo ate hak wak we kita saat itu hilang stres, bahasa Inggeris panggil stres atau kriat, dan Sia panggil kriat. Nah, iaitu puasa sabuk. Allah tak ada benda hak tak kita sabuk, kena ingat Tuhan saja. Tuhan sebut alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, tenang hati mereka itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebab ingat Tuhan tenang hati? Mula-mula dia mau kena ingat Tuhan. Ingat Tuhan cukup dah. Ingat Tuhan, ya Allah dah. Bangun malam-malam tenang hati. Bangun semaya tahajud 2 rakaat doa, ya Allah, lebutkanlah hati hamba, ya Allah. Jadikanlah hamba orang yang baik, ya Allah. Jauhkan pada segala penyakit pada hamba, ya Allah. Kau menyakiti hamba, ya Allah. Hamba merayu pada Engkau, hamba menajak pada Engkau, ya Allah. Turunkanlah rahmah pada hamba, berilah sakinah pada hamba, berilah tamakninah pada hamba, ya Allah. Hamba tidak memiliki sesuatu pun melainkan apa yang Engkau beri pada hamba, ya Allah. Hamba menajak dan merayu pada Engkau, ya Allah. Ampun dosa hamba, ya Allah. Minta Tuhan, ya Allah. Kecek dengan Tuhan, kecek Tuhan, hubung dengan Tuhan. Maka pada ketika itu Tuhan beri ketenangan pada kita, insya-Allah. Hot tu ya. Dah pada dengan hot tu. Ayat mana? Ayat apa kalau Tuhan tak ada serang dengan Tuhan, ya tak jadi. Nah, kena baca, kena menajak pada Tuhan, merayu pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan sebut kan, qul Allah, doa Tuhan. Awidu ar-Rahman, atau doa pada Tuhan Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tuhan lembut sangat ketika kita bangun lek malam. Nah, fayaqulu, Tuhan kata, idza qala al-'abdu ya rabbi, apabila seorang berkata ya Rabbi, hai Tuhanku, qala Allah, Tuhan kata labbaika ya abdi, ya hamba-Ku, aku dengar hamba-Ku. Tengok tu, Tuhan lembut terhadap kita di waktu malam. Oleh itu kita pakat bangun malam, kita situ tenang hati, insya-Allah. Nah, wa ayat pun kalau kita tak ada doa pada Allah, maka tak akan dapat ketenangan. Bapaถ้าเราซื้อขายแต่เรากลัวซื้อขายเรากล่าวซื้อขาย hukumnya yangไร? Nah, jadi gini, hukum orang panggil hukum jual beli saat itu, iaitu dalam mazhab Syafi'i wajib kita kena akad jual beli. Kelau orang panggil dah, iaitu kelau lah no. Aku jual barang ni dengan harga, aku beli dengan harga, tu asal dia. Tapi boleh tak kita tak akad jual beli? Nah, ulama mutaakhirin di antaranya Imam An-Nawawi ada sebut bahawa boleh kita tak akad jual beli dengan syarat at-taradhi, kita reda mereda, dan kita bai'ul mu'atat, makna kita demawi kita wi alamat kata reda dah. Maka pada ketika tu ulama menghukumkan boleh. Setara tu jelah. Sifat 20 wajib tong ru ความหมายแต่ข้อไหนครับบา Sifat 20 ni wajib kita kena ngaji. Kerana apa boleh wajib ngaji sifat 20? Sifat 20 ni kena ngaji, kena wajib ngaji sebab dia merupakan kaedah yang paling cepat untuk kita nak bersihkan akidah kita. Nak buat akidah kita cuci. Contoh saya nak misal, bila kita ngaji sifat wujud, contohnya kita pergi kata Tuhan tak ada. Tuhan ada walaupun otak kita tak boleh terima orang-orang atau Tuhan saat ni tak bertepat dan sebagainya, maka kita boleh kita terima kerana kita fikir, kita etikad kata Tuhan ada zat. Kita ngaji sifat wujud. Yang keduanya kita ngaji sifat salbiyah, qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala hawadis qiyamu ta'ala bi nafsih wahdaniyah. 5 sifat kita ngaji sifat sifat salbiyah.
kita tolak segala benda yang tak layak dengan Allah. Maknanya kita sifat Tuhan dengan sifat yang sempurna sekali. Sebab apa? Sebab kita tolak benda tak layak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan pada orang-orang kafir duk sifat kan. Ada tu duduk situ duduk sini. Maka kita nafikan semua benda tu. Dan benda baru ni supaya saya riwayat tak lepas dan nekak orang panggil. Pertama benda baru ni, benda yang boleh ada dah tak ada. Dan benda baru ada sifat ya, ada sifat warna kuning, putih, merah, itu besar kecil. Dan benda baru saat ni iaitu benda yang ada masa. Ada masa ni, ada ayu, ada umur dia. Maka benda baru. Benda baru dia ada tepat, ada ambil kodar dia supaya saya ambil kodar besar saya ni. Orang panggil benda baru. Dan benda baru ni ada maqadir, boleh ukur besar kecil. Benda baru ni ada jihad, ada sebelah kanan, sebelah kiri. Maka bila kita ngaji 5 sifat, kita boleh tolak semua bahawa Tuhan tidak masuk dalam 5 perkara yang asah kepada benda yang baru. Maka pada ketika itu kita membersihkan akidah kita, jadi suci akidah kita. Tak sifat supaya orang kafir sifat. Itu. Dan kita ngaji pula 7 sifat ma'ani, iaitu oleh kita kena pergi kata sifat Tuhan amat banyak. Sifat kesempurnaan itu amat banyak. Dan kita ngaji 7 sifat. Kerana 7 sifat ni asah. Hak manusia nak tahu selalu. Bila sebut Tuhan, dia tanya kuasa. Bila sebut Tuhan, dia tanya Tuhan tahu ke tak. Ya mari Tuhan kuasa ke tak, Tuhan nak, Tuhan tidur ke tak, Tuhan apa tak. Benda hak asah hak sebut oleh Quran. Nah, lepas tu pula sifat 20 ni ialah sifat hak manusia, hak Tuhan limpah sikit pada manusia yang ada manusia. Kita kuasa, kita ada ilmu, kita apa. Jadi kita kena tahu benda ni supaya kita beza di antara kita dengan Tuhan. Nah, yang keempat kita ngaji sifat maknawiyah. Ngaji apa sifat maknawiyah? Iaitu supaya kita nak oyak, kita nak etikad pergi kata Tuhan ni. Bila Tuhan kuasa sedia kala siapa kekal Tuhan dalam keadaan kuasa, tidak putus-putus. Kata ada satu kali Tuhan tak kuasa, orang panggil kaunuhu qadiran. Tuhan ilmu, kaunuhu aliman. Tuhan tahu, Tuhan tak ada pernah jahil. Tuhan tahu semua. Terusan lahtulah kana qabla ayu kana kama kan qabla ayu khluqal makan. Tuhan ada supaya belum ada ni. Lahtu tak bubuh. Nah. Tu. Kalau Tuhan saat itu murid, Tuhan kan Tuhan tak pernah tidur, tak pernah apa, tak pernah lalai. Itulah kita ngaji secara ringkas. Dah, itu masa pun tak ada. Nanti kita jawab cepat-cepat sajalah. Itu saja. Assalamualaikum Bapa. Selamat pagi. Dah. Sedang mendengar ya sifat 20. Taramir ukamai kita tak tahu. Kita kena ngajilah. Tuhan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lam taqallabakum wa mathwaakum. Wajib kita kena ngaji hak Tuhan. Nah, mokpok kita kena molek. Apa kita tak boleh kena Tuhan? Nah, mokpok kita kena dan jumpa mula-mula. Amat kita ayah kita tengok jauh punya suara, punya lipa. Kita kena ada punya suara lipa krek-krek tercer tepak kita. Kita dengar lagu rumah dak boleh jabat, kita tahu dah kata pak kita. Tuhan sebab tu kita kena tahu. Kau tambah bawa ke ถ้าสามีไม่ให้นับก็ภรรยาป่วยอยู่ให้แต่ค่ายาบางครั้งและภรรยาจะป่วยหนักนะต้องขอสามีไหมแต่พวกเขาไม่ให้นะkalau tok bini sakit wajib di atas suami sara, suami kena wajib kena pergi hospital, klinik semua, kena suami bawa girah bila dia sakit. Tu di antara benda mustalzamat, panggil daruriyat, benda asah dalam hidup. Maka pada ketika tu kena bawa girah, kena pergi hospital. Wajib kena ubah, kena makan semua. Benda-benda saat itu wajib di atas suami. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kena Bapa fanwa ciในมัสยิด คืออะไร mimpi kata kecil di masjid, makna kata kita buat dosa. Karena kecil-kecil ni najis. Bila najis ni makna benda cemar, kita buat dosa, kita kena taubah ila Allah, kena carilah. Itu saja. Mak saudara tiri kita, bolehkah kita bersalam dengan tidak berlapik tangan? Mak saudara sendiri tak ada dah. Habis. Dia suka mak tiri kita saja. Mak saudara tiri, mak nakal pada mak tiri kita, maka itu tak boleh dah. Dia suka mak kita saja, mak tiri itu saja. Dia tak pergi dah sebelah ni. Lepas tu tok dia tak apa, mak pada mak tiri kita. Tu tak apa. Lepas tu ya tu dengan tok laki dah. Dengan tok laki. Dengan mak tiri kita lah. Mak tiri
Orang panggil mak saudara tinggi lah. Maka tu tak boleh dah. Tu tak boleh dah. Ya tok tua kita, mak saudara kita kita tak boleh. Tak boleh belaka tu. Ya hak bolehnya mak tiri kita tak apa. Mak tiri seorang ya. Situ ya. Ni kata penyakit akhir zaman ni nak mari ikut udara. Memang apa ni penyakit ni banyak, ada tanda-tanda lah. Ada masa gitu banyak dah penyakit. Terima kasih doktor di atas penerangan ustaz atas soalan-soalan yang diberi, penerangan yang begitu mantap. Ya terima kasih. Berdasarkan Quran dan hadis, tinggi sungguh ilmu. Tidak jangan saya boleh apa kita boleh jawab lah insya-Allah. Kalau kita tak ingat banyak lagi kita tak tahu. Kai free order กับค้าขายล่วงหน้า salam ต่างกันอย่างไร jazakallah. Jual salam iaitu jual hak kita tepah dia. Maka dalam Islam ni boleh kita jual salam kan? Boleh jual salam. Kai luang na ni dia tak supa. Kai luang na ni supaya kita jual kebun kita kan? Kebun dia ni kita jual buah dia siap-siap dah. Demo barang siap. Maka tu tak boleh ada gharar, tipu tu. Ada penjual salam ni siap dah nak lah tu. Mari dia boleh tak kelai. Kata supaya dengan dia royak. Sebab tu regoi tetap lepas tu pula bagailah tu. Hak ni jual luang na ni jual dia, jual tak faham. Duk bunga lagi tak ada tu buah. Maka itu haram jual sana ni gharar, tipu tu. Kerana ada tipu. Kerana tak tahu kita nak tubik berapa. Itu jenis pada berjudi ke panggil. Sebab tu tak boleh tu wallahu alam. Kita beli budu kena akad jual beli kedap. Beli budu, beli apa pun semua saat ni bila kita beli dalam mazhab Syafi'i kita kena akad jual beli. Tapi ada ulama dalam mazhab Syafi'i di antara Imam Nawawi boleh kata bai'ul mu'atat, boleh jual dengan tak ada akad jual beli, kita wi demo wi. Itu ada. Setara tu yalah. Salam dariความรู้. Terima kasih. Insya-Allah banyak itulah saja hari ni dan sama-sama kita berdoa insya-Allah. Dan semoga nak wayak doa sikit dah ayat-ayat doa ni. Jadi dalam surah doa saya ni semalam ni saya wayak tentang masalah adab doa. Dan saya sebelum nak habis ni saya nak wayaknya iaitu bahawa Asmaul Husna, nama Tuhan ni kalau kita ingat ni masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala firman apa ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut inna lillahi ta'ala 99 asman mi'atan wa wahidah. Bagi Allah ni 99 nama, 100 nak cukup 100 ada so ya, mana 99. Man ahsaha, siapa ingat dakhalal jannah, boleh masuk syurga. Oleh itu fafak kita semua saat itu mohon nak masuk syurga ngapalah nama-nama Tuhan. Tu nama-nama Tuhan saat ini 99 nama, siapa ingat maka boleh masuk syurga gitu insya-Allah. Kalau kita mimpi nak kiamat apa? Nak susah. Kiamat ni susah, haru-haru. Nak haru-haru lah. Api nak haru-haru. Mai yom lamat, witin nai bang babo. Mek kita tak semaya, nasihat molek. Tak leh jekoh, tak leh kata huduh, tak leh gapo pada mek, nasihat molek, royak molek kepada mek. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Buat molek pada mak banyak saja hari ni lewat dah. Terima kasih semuanya masuk. Insya-Allah kita akan jumpa lagi malam ni kalau tak ada uzur ke mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.